Dr. 9 TV. Okey, teruskan menyokong Dr. 9 TV. Kerja ke, Okey. ada kiranya hal-hal yang memerlukan komunikasi, tapi disebabkan COVID kita tak boleh nak face to face, so dengan cara ni memudahkan lagi lah. Okey, betul So mungkin kita boleh start berbincang dengan mungkin nak dapat feedback. So sebelum tu kita akan mula baliklah. Tadi saya tak sempat nak record lagi. So okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang So bersiaran balik kita dalam kursus kuliah kuliah CFT 1063, iaitu kelas asas multimedia dan web teknologi. So di mana kita mempelajari lah beberapa perkara berkaitan dengan multimedia dan juga web teknologi, di mana web teknologi dan multimedia ni memang banyak mempengaruhi kita. So untuk perbincangan yang pertama, ada kita kata nak wrap up apa yang kita telah pelajari. Ya okey, daripada kata lebih kurang dalam 12 ataupun 13 minggu ni, so hasil daripada maklumat dan juga knowledge yang telah ditransfer kepada pelajar, apakah pandangan para pelajar macam mana kita nak menggunakan teknologi yang kita ada untuk kita menambah baik sistem ataupun menambah baik industri dan juga membangunkan skill atau kemahiran daripada para pelajar. Okey, ada tak sebarang feedback selain daripada kita mengulas perkara-perkara yang kita telah pelajari? Okay, apa yang rasanya kita boleh buat sesuatu hasil daripada knowledge dan juga pengetahuan yang kita pelajari? Silakan. Ada tak? Takkan ramai-ramai ni tak ada nak feedback? Ada tak? Okey, satu lagi kita sambung perbincangan tadi. Bagus juga tadi. Mungkin seandainya kalau kata kita ada teknologi lain yang mampu untuk menggantikan teknologi multimedia ni, apa orang kata masa depan teknologi yang ada sekarang ni. Okey, mungkin dapat dibangunkan sesuatu projek berdasarkan kemahiran ataupun pengetahuan multimedia dan juga web teknologi ni. Ada tak cadangan? Cadangan daripada pelajar? Saya sebenarnya baru je habis tadi Social Innovation talk berkenaan dengan Business Model Canvas. So saya sambung terus lah untuk ni. So pada sesiapa yang tak sempat lagi nak terlibat ataupun join program tadi, boleh layari di YouTube channel kita. Saya dah record, itu live tadi sebenarnya, live. Jadi boleh dapat manfaat lah macam mana kita nak dengan teknologi yang ada kita boleh adaptasikan bisnes model tertentu. Okey, mungkin saya nak tanyalah soalan daripada kalau tak tanya soalan mungkin tak tahu nak jawab. Okey, dalam minggu pertama apa yang kita belajar? Minggu pertama asas asas multimedia dan sebagainya. Jadi pada pendapat para pelajar, so selain daripada elemen multimedia yang kita pelajari sekarang, apakah elemen multimedia yang kata mungkin secara imaginatifnya para pelajar boleh kena pasti? Ada tak cadangan ataupun integrasi, hybrid dan sebagainya? Ada tak? Doktor, Okey, silakan Muhammad, gas. Maksud doktor, apa yang kita dapat masa minggu pertama ke? Ya, minggu pertama. Apa yang rasa rumusan daripada minggu pertama? Minggu pertama tu macam pengenalan kepada subjek multimedia ni. Kita belajar macam mana, dia punya skop pembelajaran tu macam mana. Tu je lah. Okey, terima kasih Gas. Okey, untuk minggu kedua, apa yang kita pelajari minggu kedua? Kita pergi kepada tajuk yang lebih detail. Apakah yang kita telah pelajari dalam minggu kedua? Okey, minta someone ataupun saya Emily, saya nak dengar suara sikit. Sir, saya nak tanya tapi silakan. Kan sekarang kita dah ada 4G kan. Saya ada dengar lah nanti dia akan upgrade ke 5G. So apa pandangan doktor lah untuk 5G ni, sebab saya dengar macam-macam lah dia punya kesan negatif dia tu kan. So apa pandangan doktor? Okey ke 5G ya? Ya. 5G network. Kita cari ya. 5G network. Doktor, saya nak tambah sikit. Tambah Macam sikit.
macam kita tahu dekat China kan, dia Okay. dah ada 5G dah. Okay. So dia punya kelajuan internet tu sangat laju lah. Okey. Setahu saya tu lah. Sebab tu Amerika dengan China dia agak terkesan Amerika. Dia Oh, ya ke? Okey, so sebenarnya seperti yang kita dah belajar dalam kuliah kita sebelum ni, memang perbezaan ketara lah antara 5G dengan 4G ya. So kelajuannya berapa kali ganda berbanding 4G, 5G ni? Dua kali ganda rasa. Ya ke? Bukan 100 ke? Cuba check balik. Satu Check balik berapa kali ganda kelajuan 5G daripada 4G. Okey. Okey, tak apa, kita tengok the revolution dia. Okey, dia sebenarnya dalam apa saja yang kita buat teknologi kita sebenarnya kita kena pandai teknologi ni ibarat macam kita dapat macam contohlah kalau kita dapat pisau kita guna untuk apa dan sebagainya. Tetapi terdapat beberapa perkara yang kita boleh tengoklah berbalik pada soalan tadi, soalan Emily tadi. So sebenarnya bila 5G ni sebenarnya dia meningkatkan kelajuan speed kepada orang kata 20 gigabit per second Okey, so di mana kelajuan dia ni ibarat dia laju lah almost simultaneously dia punya kita kata kelajuan internet. So apa yang kita boleh buat dengan kelajuan internet yang laju ni? Di mana komunikasi kita tu berlaku dengan lebih pantas, lebih cepat dan tidak ada orang kata apa hang dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok balik, saya besarkan, okey. 3G ni, okey. Okey, kalau 1G dulu tahun 1981. Okey, dia tak pakai the first generation lah. Dan bila tahun 1991 kita dah up to 40 kilobit per second, which is kita consider sebagai kategori second generation of network mobile evolution. Okey, network mobile evolution. Okey, dan bila kita dah ada teknologi yang berkembang lagi, kita dah pergi kepada 3G 3G dulu lah, 3G up to 21.6 megabit per second, which is the big capacity on the memory will be 256 MB memory. Dan bila dah pergi pada 4G kita boleh pergi up to 1 gigabit per second. So imagine kalau 5G kita dah boleh pergi sampai 20 gigabit per second, which is from actually dah start macam saya cakap dah start di Jepun dan di negara-negara maju kita dah start dengan 4G. Sekarang by right nak pergi kepada 6G. Okey, dari sudut impak dia, yang tu setahu saya memang tidak ada kajian yang terperinci lagi lah berkaitan dengan radio dan sebagainya. Sebab saya percaya sebelum sesuatu teknologi itu dirilis untuk kegunaan umum, dia telah mengalami beberapa fasa penyelidikan dari sudut orang kata impact kepada sosial, impact kepada kesihatan dan sebagainya. Jadi kalau dah dirilis tu maksudnya impactnya agak minimal lah. Kalau ikutkan radio frekuensi dan juga radiation ni memang ada di sekeliling kita, memang ada. Okey, tapi dari sudut research yang jelas saya belum jumpa lagi. Mungkin kalau sesiapa berminat untuk melanjutkan pengajaran peringkat master dan PhD pun kita boleh kaji macam mana impact sesuatu kata mobile network yang berkelajuan tinggi dapat mempengaruhi kesihatan dan sebagainya. Jadi untuk masa sekarang memang kita emphasize on penggunaannya dalam pembangunan IoT dan sebagainya. Jadi bila laju ni kita tak ada masalah hang dan sebagainya, dan bila transfer data tu dia macam almost real time. Okey, sekarang ni kita menggunakan 4G, saya tak pasti, tetapi dah 4G pun dah laju macam ni. Kalau 20 times lagi daripada 4G, I think will be faster, kita boleh run banyak mesin-mesin dan sebagainya. Okey, ada soalan lagi? Sir, okay, tadi saya tanya week 2 kan. Week 2 tu belajar basic multimedia seperti macam audio storage. Okey dah. Okay. Dan sebagainya. Okey, terima kasih. Terima kasih, Sir. Okey. So, kita dah pergi detail maksudnya kita pergi detail kepada setiap elemen multimedia untuk setiap minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat dan seterusnya. So, kita pergi lebih detail lah kepada setiap perkara berikut, multimedia macam mana, teks macam mana dan sebagainya. Jadi, sebenarnya dalam multimedia ni kita just fokus kepada kandungan, penghasilan kandungan. Jadi,
bila kita nak hasilkan satu kandungan multimedia, kita kena mengambil kira juga teknologi yang ada di sekeliling kita, termasuk software dan hardware. So di mana bila kita tengok juga, katakanlah kita nak buat sesuatu multimedia yang mempunyai satu video yang mungkin 1 gig dia punya size. Jadi kalau kita tidak dapat mengetahui kapasiti kelajuan internet ataupun infrastruktur yang wujud pada sesuatu masa, penghasilan video yang berkualiti tinggi tersebut tidak dapat dicapai kerana ada kekangan kepada kapasiti untuk download dan juga upload file tersebut. Jadi dia macam ada balance lah di antara kandungan yang kita hasilkan dan juga network infrastruktur yang wujud, termasuk web teknologi yang ada. Okay, kalau para pelajar dapat kenal pasti, kita ada sebelum ni flash player. Sekarang dah tak boleh nak run dah, disebabkan company tu dah tak support dan dia punya package ataupun codecs dia untuk play that flash file dah tak ada dalam browser, dalam sistem komputer yang kita beli yang baru dan sebagainya. Jadi dia semakin pupus lah. Sebenarnya kalau kita tengok dari aspek pembangunan software ni, dia ada maturity cycle dia. Dia macam newborn lah, kita lahir teknologi, lepas tu dia berkembang sampai dia panggil ending dia. Sama macam it's organic lah. Okay, ada soalan lagi? Sir, saya nak tanya. Okay. Untuk nak buat teknologi 5G ni, berapa costing dia? Okey, besar sebenarnya ni 5G ni, costing ni, sebab 5G ni dia melibatkan infrastruktur. Okey, infrastruktur. Jadi untuk pengetahuan umum, okey, sebenarnya berjuta-juta lah juga kos yang kita perlu untuk bangunkan 5G ni. Sebab saya ingat lagi masa mula-mula pembangunan 3G dan sebagainya tu, banyak kita terpaksa membina pencawang dan sebagainya. Tapi pencawang tu sekarang ni kita boleh guna yang sedia ada, tetapi mungkin the capacity untuk kita run that application tersebut. Okey, sebab dia melibatkan data yang besar, melibatkan penggunaan highway. Contohnya kalau kita tengok, kalau kata 4G, kita boleh imagine lah 4G kita ada mungkin kalau di KL ke kan, kita ada highway ataupun highway utara selatan lah. Highway utara selatan kita ada 4 lane. Betul tak? 4 lane. Jadi kalau 5G ni, you imagine lah, okay, 20 kali ganda daripada 4 lane tersebut. You imagine berapa kelajuan. Bila kapasiti highway tu besar, jadi setiap data yang dihantar, okay, dia boleh speed dalam kelajuan tinggi sebab dia tidak ada congested, tidak ada jam ataupun tidak ada halangan. Jadi data tu boleh bergerak dengan laju. Sebab kita boleh imagine highway ni macam satu network, and then data-data ni, data multimedia ni, dia ibarat macam kereta, lori, motorcycle dan sebagainya. Jadi setiap komponen ni dia dihantar melalui highway ni. Okay, highway kita namakan 5G ataupun 4G ni. Okay, kalau kita tengok kos tu, saya tak pastilah kos berapa, tetapi kalau kita sebagai pengguna, kita menggunakan ada servis kita panggil application user, is okay, kita tak perlu risau. Tetapi dos yang melibatkan pembangunan infrastruktur, dia menyebabkan kos investment yang tinggi lah. Okay, boleh check, saya rasa boleh check. Saya tak pasti dia expose berapa, tapi kalau ikut budget memang a quite numbers of budget lah untuk kita implement that 5G kat Malaysia. Dia depends on the country. Kalau country besar, memang cost dia tinggi lah. Okay, terima kasih dengan soalan. Okay, seterusnya kita pergi ke minggu berapa? Kita cuba flashback balik. Okay, kita minggu ke-6 kita belajar model. Ingat tak model? So sejauh mana kita kata aplikasi okay, sebelum tu kita belajar storyboard. Okay, apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada sesuatu kualiti pembangunan storyboard tersebut? Okay, mungkin siapa ada jawapan untuk soalan ini? Ada tak? Storyboard. Storyboard. Apakah kriteria penghasilan storyboard yang berkualiti? Aman?
Animasi yang baik ataupun animasi yang berkualiti. Okey, lagi? Storyboard. Bukan video. Memerlukan penggunaan teknologi yang lebih canggih ikut zaman. Okey, lagi? Storyboard ni dia dalam dia ada elemen macam teks, grafik, animasi dan audio. So keempat elemen tu mesti kita kena guna. Macam audio, kita kena pilih audio yang terbaik, macam MP4 ke, MP3 ke. Macam teks pula dia bergantung kepada jenis tulisan. Kalau macam grafik tu kita kena tahulah jenis grafik grafik apa yang terbaik. Okey. Okey, terima kasih Gas. Yang lain saya nak dengar suara-suara untuk menunjukkan jalan penceritaan. Ya. Untuk menunjukkan jalan penceritaan sebelum sebelum membuat scene. Macam dia macam nak bagi perjalanan sebuah cerita tu, nampak jalan cerita tu. Nampak jalan. Okey, betul. Okey, betul. Okey, sebenarnya kenapakah saya kata storyboard ni penting dalam penghasilan filem? Sebab kadang-kadang kita perlu merancang setiap cerita tersebut. So sebenarnya bila kita buat storyboard ni, sebenarnya kita nak terjemahkan idea kita dalam bentuk visual dan some technical requirement, okay, for your video development ataupun for your story development and for your storytelling approach. Jadi kalau kata kita tak letakkan dalam satu format secara visual macam ni, kita mungkin mengalami kesilapan dalam menghasilkan sesuatu video dan mungkin detail kepada video tersebut tu kita terlepas pandang. Jadi kita kena ada storyboard lah yang paling penting sekali dalam penghasilan apa saja video, animasi dan juga cerita. Okay, sebab kalau kita tengok storyboard, saya ambil contoh storyboard ni. Okay, contoh yang mana yang biasa kita pakai format dia. Kita pakai format lah, senang sikit. Saya rasa yang ni contoh. Okay, bila kita nak buat storyboard ni, okay, dia bukan sekadar idea sahaja, tetapi the specification of your video. Okay, the specification for that 5 element of multimedia termasuk interactivity dan sebagainya. Okay, mana video dia? Okay, saya besarkan. Okay, kalau kata kita tengok ni contoh ni, saya rasa para pelajar dah ada. Ni contoh macam mana kita buat storyboard. Okay, kalau kita tengok biasa daripada buku kita baca. For some student dia boleh imagine, tapi for some student dia tak boleh imagine, they have to be more visual. Okay, for example kalau kita tengok storyboard ni, kita kena buat video. Dia ada format dia. Okay, video scenes. Kita ada shot dan juga ada action, dialog dan FX. So kemahiran menggunakan storyboard ni lah yang kita boleh buat proposal kepada projek kita. Itu yang penting. Kenapa penting sangat kita kata storyboard ni. Okay, dan baru kita boleh buat development. Okay, development kepada projek kita. Okay, ini contoh storyboard yang kita dah guna. Okay, contoh saya ingat pelajar dah buat storyboard masing-masing. Okay, contoh macam ni. Okay, tetapi kelemahan daripada storyboard yang saya tunjuk di skrin ni adalah dia tidak menyatakan spesifikasi. Ini storyboard juga. Okay, macam mana the application. Okay, application yang kita gunakan untuk kita draft the layout of the application. Okay, ini satu lagi contoh storyboard. Okay, storyboard mana lagi? Sekejap saya tunjuk. Storyboard, tetapi dekat sini dia tidak menceritakan the spesifikasi elemen multimedia apa sebagainya. Visual effect dia apa, tapi kita dah tahu dia punya jalan cerita dia. Sepatutnya dalam storyboard dia kena ada that 5 element of multimedia. Kalau tak ada kita kata tak ada, kalau ada kita mentionkan. Kalau ada voice over, kalau ada video, kalau ada sound kena masukkan. So sebenarnya seberapa detail storyboard tu menggambarkan the quality of the video ataupun animation kita hasilkan. Itu satu. Terima kasih. Apa lagi yang kita belajar? Apa lagi yang kita belajar dalam kuliah kita sepanjang kuliah ni? Nurul, saya nak boleh? Nak tanya boleh? Contohlah kalau macam movie yang kita tengok kat
movie yang kita tengok kat wayang apa semua tu, contohlah macam movie Avenger ke apa, so diorang memang kena buat storyboard daripada A sampai ke Z macam tu Esther. Memang dia buat. Sebab tu dia ada episode by episode. Kalau you tengok contoh cerita Avengers tu, sebenarnya cerita Avengers tu dia daripada komik. Iron Man pun sama. Okey, daripada komik tu adalah kita panggil lebih kurang lah, kita panggil sebagai storyboard juga komik tu. Okey, cuba kita tengok storyboard of apa. Saya cari banyak ni. Doraemon. Kita tengok Doraemon lah. Ada orang minta Doraemon. Tak nak Avengers? Awang Kenet. Kita tengok. Kita ni lah Agent Ali lah. Broker sikit. Boleh? Boy. Boy. Oi, banyak pula. Banyak pula Agent Ali lah. Agent Ali. Agent Ali ya. Okay, kita tengok storyboard dia. Agent Ali storyboard. Kita tengok ni storyboard versus final. Okay. Ini dia punya ni lah. Kita tengok image lah, senang sikit. Video nanti boleh tengok sendiri. You tengok storyboard dia ni macam mana dia buat. Okay, daripada gambar-gambar ni dan okay, tak apa, kita buka video, nanti saya akan ulas video tersebut, senang sikit. Okay, 2 minit saja. Agent Ali jaga kita, storyboard versus a final. Okay. Dia sebenarnya storyboard ni menjadi panduan untuk kita kembangkan idea kita. Okay. And then daripada storyboard ni lah kita boleh plan proses-proses yang seterusnya untuk kita buat. Kita buat dia punya skin dia, kita buat ni. Okay, kita tengok saya besarkan lah. Okay, semua so selamat menonton Okay. Okay, kat atas ni storyboard dia, kat bawah ni adalah final project dia. You tengok every single detail tu. Okay, jom Ali makan, it's a dialogue. And then what? Proses seterusnya. Okay. So saya rasa jelas lah kat sini. Okay. So apa lagi yang kita nak tengok? Okay, masa pukul apa ni? Masa lagi. Terima kasih sir. Okay, terima kasih. Okay, apa lagi kita belajar proses kita pakai model apa? Kita pakai model ADE dan sebagainya. And then seterusnya kita mempelajari pembangunan web, web teknologi. Dari mana punca asalnya web ni? Okey, di mana teknologi web dan sebagainya. Okey, apa software yang kita dapat exposure? Okey, apa yang telah dipelajari software dalam semesta ni? Software dalam membangunkan video dan juga animasi. Mungkin pelajar boleh bagi contoh ataupun software yang digunakan dalam penghasilan video dan juga web tu. Siapa nak jawab? Ada tak? Okay, software untuk multimedia. Maksud software yang macam mana? Yang digunakan. Okay, software yang digunakan. Ya, untuk video dan juga untuk web. Kalau Wix. website, Wix. Kalau video, apa nama, Playmaster, Movie Maker, Filmora. Okay. Movie Maker. Banyak. Lagi? InShot. Lagi? Kalau kita nak senaraikan tu memang tidak putus-putus kan, banyak contoh Cumanya kena sesuai dengan kehendak apa yang kita nak buat. Okey, ada yang free, ada yang berbayar dan sebagainya. So bukan setakat kita tahu saja, kemahiran itu penting dalam menggunakan software tersebut. Contohlah, kalau you tahu satu-satu software, Adobe Premiere ke ataupun After Effects dan sebagainya, you boleh get involved with this visual effect punya service. Itu satu. Jadi mungkin dalam banyak software tu, cari satu software yang you nak mahir dan you boleh buat servis kemahiran sesiapa saja yang ingin menghasilkan satu production multimedia menggunakan suatu animation ataupun menggunakan software tersebut. Okey, untuk wax pula dah.
Untuk web kita guna Wix. Okay, Wix tu banyak lah template. Kalau you dapat beli yang subscribe dia, mungkin limitation kepada features tu, kita boleh guna yang full version. Okay, sebenarnya ada banyak software. Yang penting kita tahu dan juga berdasarkan kreativiti kita dalam penghasilan sesuatu kandungan multimedia dan juga web tersebut. Okay, apa lagi? Apa lagi kita belajar? Pre-production, post-production, apa benda lagi? Okay, lagi? Raster. Apa perbezaan? Apa perbezaan ketara antara apa raster dengan vector? Image dia berbeza. Mana lebih sesuai? Bitmap dia tu ada berbeza. Ya. Kualiti dia berbeza. Okey, mana ni kejap. Okay, tak apa, sambil-sambil tu bagi input. Saya nak buka share untuk attender ni. Sebenarnya pukul berapa dah ni? Sempat lah. Ni lecture. Okay, boleh. Doktor, untuk raster dengan vector tu dia dua-dua ada kelebihan dia kan, bergantung kepada kita punya gambar, betul tak? Ya, betul. And then satu lagi, bila kita menghasilkan sesuatu image ataupun video, kita kena mengambil kira juga dari sudut loading di website tersebut. Kadang-kadang bila saya percaya pelajar memang menghadapi masalah juga untuk kita, kadang-kadang bila kita kelajuan internet tu slow, file yang besar dia lambat loading, betul tak? Dia mengambil masa. Jadi kalau image-image yang agak penting yang kata nak akses kepada dengan lebih cepat, you cuba hasilkan satu format video ataupun format image yang lebih ringan lah supaya senang nak loading. Tapi kena tengok juga dari sudut quality. Okay, itu satu. Okay, perkara yang penting dalam mengasah bakat dalam menghasilkan video sebagainya adalah penggunaan software tu. Okay, jangka masa kita gunakan dan juga kita spend terhadap feature yang terdapat dalam software tersebut. Okay, tak kisahlah program tu sama ada di cloud application ataupun yang kita download ke dalam machine kita. Okay, and then satu lagi, mungkin daripada pelajar yang baru, kita ada Adobe Suite lah. Maksudnya kat sini kita ada yang UMK dah register. Saya rasa para pelajar boleh download dan cuba guna software tersebut. Ada tak? Download. Sebab free dia dah bayar. Maksudnya kita dah ada software tersebut. Just request daripada fakulti daripada nanti saya akan bagi link tersebut. Nanti para pelajar boleh download. So ada banyak kat situ. Okay, attendance macam mana? Dah tanda dah? Okay, lagi satu yang kita belajar dalam kursus ni, kita tengok web teknologi dan kata apakah teknologi yang menyokong kepada pembangunan web tersebut. Okay, sama ada dari aspek penggunaan software itu sendiri, termasuk application, okay, dan filosofi di sebalik teknologi web sendiri. Okay, macam mana kita nak access tu a few file dan sebagainya, dan juga kita belajar berkenaan dengan struktur architecture, kita panggil navigation map pada page tersebut, because untuk setiap page tersebut kita klik dan sebagainya ni, dia ada satu navigation. Jadi benda pembangunan untuk web tersebut pun kena berdasarkan navigation page tersebut. Itu pun kena mengambil kira juga dalam penghasilan report tu nanti. Okay, untuk kelas tutorial. Okay, apa lagi kita belajar? Last one. Kita juga melihat trend semasa dalam pembangunan dan juga penggunaan teknologi. Okay, teknologi apa yang kita ada? Teknologi web dan juga teknologi multimedia. Okay, saya rasa dah berbuih dah saya beritahu ni. Web, teknologi dan juga multimedia. Saya rasa quiz memang boleh jawab. Okay. Okay, so satu lagi saya nak share di sini, dalam kelas tutorial memang saya buat exercise sedikit untuk pada pelajar buat latihan menggunakan Quizy. Quizy ada banyaklah soalan-soalan berkaitan dengan asas multimedia dan juga web teknologi. So di mana boleh buat revision di situ, dan most of the content dalam soalan tu memang berkaitlah dengan kursus kita. Okay, walaupun ada setengah soalan tu dia melebihi skop, tetapi it's good to have more understanding
about certain knowledge supaya kita lebih berpengalaman. Jadi boleh buat latihan lah nanti. Saya tak pasti bila akan buat, tapi yang jelas saya rasa mungkin akan dibuat soalan tu menerusi e-campus nanti dan jawab menerusi e-campus. Okey, ada apa lagi sebelum kita bersurai? Tak ada soalan. Okey, cepat. Tak ada? Ada sir. Ada soalan, cepat. Seminggu depan ada kelas tak sir? Okey, saya tak pasti sebab dalam kalender saya memang ada 1 minggu lagi, minggu hadapan. So kalau nak jumpa saya lagi, boleh saya akan buat je kelas. Kalau dah rasa okey dah, saya mohon maaf lah. Okey. Daripada mohon maaf lah. kalau dah tak ni, kita just ni je, minggu hadapan kita jumpa untuk attendance untuk ni. Kita bincang sedikit final, mungkin ataupun macam mana? Dalam you punya kalender dah habis minggu ni ataupun minggu depan? Ikut saja, kalau sebut kelas kita orang ke je sir, sebab jadual pun masih sama juga. Okey, so macam mana yang lain? So saya ingat minggu hadapan kita buat farewell lah, farewell party sikit kan. Macam mana ikutlah kita buat secara maya ni, macam mana kita buat. Biasanya Boleh, setuju. Boleh so farewell kita tu kita convert macam mana saya tak tahu macam mana, tetapi kita ada minggu depan, minggu last, mungkin nak tanya soalan ke ataupun final assessment ataupun jamuan makan boleh kita buat. Jamuan makan di tempat sendiri. Masing-masing nanti. Ataupun mungkin saya nak minta feedback sikit lah minggu hadapan. Feedback secara ni lah, kita kata dari sudut secara umum kelas saya sepanjang semester ni untuk rekod saya saja. Kata apa dari sudut pengajaran, pembelajaran, apa yang perlu terbaik. Saya nak tanya. Saya kan bagi tahu pasal yang presentation untuk slide presentation tu kan. Slide tu macam mana nak present bila? Hari tu saya cakap nak rekod kan, tapi saya rasa kalau rekod ni macam 2 kali kerja je. Nanti saya rasa macam ni. Untuk kandungan pembentangan tu, kalau dah ada rekod, you masukkan dekat website. It's not compulsory. But it's good to have. Tapi untuk present tu, kita present macam biasa, cuma menggunakan platform Google Meet. You ada slide, you present slide. 2 perkara yang penting adalah web dan juga video. Termasuk pembagian tugas dan sebagainya lah. Pembentangan dalam 10 minit termasuk Q&A. Ke kita orang present, lepas tu jemput semasuk dalam presentation tu? Macam mana? You prefer macam mana? Saya ingat kita ada satu kelas tutorial tu. Kalau tutorial, dalam kelas tutorial tu masing-masing present lah, supaya kita dapat input dan sebagainya. Boleh je kat So sebelum ni kan kita orang ada hantar link untuk YouTube tu kan, video multimedia kan. Ada 7 group kat saya. Saya cadangkan setiap group buat Google Meet and then invite doktor. Berdasarkan giliran lah. Giliran pertama siapa, kedua siapa, ketiga siapa. tak kan, suruh kita present terus kira ramai-ramai tu. Nanti seorang wakil dari group akan present. Macam ni. Kita buat schedule tu, tapi kita akan tengok semualah, semua yang akan participate lah berdasarkan tutorial tu, kelas tutorial. Jadi dapat feedback, jadi adalah audience, taklah saya seorang. Boleh. Tapi buatlah schedule siapa ikut like, kata apa? Slide ikut giliran. Jadi kita dah ada plan, jadi supaya kita tak adalah tertunggu-tunggu siapa nak buat dulu dan sebagainya. Tapi kalau boleh masa tu masuk teruslah dalam slot tu. So attendance betul lah. Takut nanti masalah. Betul lah. So saya kira kita mungkin boleh berakhir dulu di sini buat ada lagi. Saya nak tanya, masa present tu dia dianggarkan berapa lama? Berapa lama? Tadi saya cakap 10 minit termasuk Q&A. Untuk satu grup lah, bukan satu orang kan? Satu grup lah, you bincang lah macam mana, thank you. So pastikan Nanti set tarikh. Apa? Nanti set tarikh. Set tarikh. Sebab minggu depan ada lagi, kita finalize tarikh minggu hadapan. Boleh? Maknanya minggu hadapan kita present lah. Maksudnya tak semestinya minggu ke-19 lah, dalam tempoh tu pun boleh. Lagi cepat lagi bagus. Lagi cepat lagi bagus. Saya pun suka.
Ghazali, Kalau sempat. pada hari tu Ghazali. Okey, kalau tak minggu satu lagi, minggu pertama revision pun boleh. Nanti saya nak tengok sebab nanti ada soalan kuis ni. Kuis nanti saya tak pasti lagi bila ni nak buat ni. Okey. Sebab nanti you kena buat rujukan, kena buat Saya rasa better presentation dululah sebab baru kita orang tenang nak jawab quiz tu. Ya ke? Ada siap ke? Dah siap? Betul. Betul. Sebab saya dah siapkan slide tu semua. Okey, nanti saya tengok slide tu. Nanti kita bincang, kalau tak minggu depan, minggu satu lagi kita finalize. Kalau kata semua ready, ni untuk kelas tutorial lah. Minggu depan kita boleh buat. Kalau ready. Ini kelas lecture kan? Lecture yang bukan di bawah tutorial saya, mungkin boleh bincang dengan penyelaras. Okey, so ada soalan lagi? So far tak ada lagi lah, sir. Okey, so saya rasa mungkin kita boleh bersurai dulu. Kita tangguhkan dulu kelas kita pada kali ini. So mungkin kita boleh berjumpa lagi dalam slot yang akan datang. So kalau jumpa saya kat mana-mana, tegur, dan juga jumpa di alam maya pun boleh boleh tegur juga. Okey, dan saya rasa sekali itu saja untuk perbincangan kita pada kali ini. So wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjaya. Pastikan assignment tu hantar. Okey, dan selalu bersedia dalam apa jua keadaan. Okey, kalau banjir, jaga keselamatan dan sebagainya. Dan dan apa lagi? Ya, terima kasih sir. Doakan kita Saudara anda. Okey, sir. Okay, good luck and all the best. Okay. Terima kasih, sir. Okay, terima kasih. Terima kasih. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you sir. Dr. 9 TV. Okay, teruskan menyokong Dr. 9 TV.